Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Fatihi lima ughliq wal khatili lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Taala beri peluang kepada kita untuk bersama-sama meneruskan ataupun bersama-sama dengan saya insya-Allah pada kuliah yang kedua ataupun siri yang kedua di dalam khulasah ataupun huraian tentang muqaddimah matan minhaj ataupun secara garis besarnya ataupun tajuk besarnya perjalanan ataupun mudawwanah di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada siri yang telah lepas saya telah jelaskan beberapa perkara berkenaan tentang perjalanan sedikit di sepanjang lahirnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita sudah bincang tentang di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ini dia tergolong ataupun dia didasari daripada dua qaul, iaitu daripada qaul qadim, iaitu ketika mana Al-Imam Syafi'i berada di Baghdad, Iraq. Kemudian qaul qadim di ketika mana Al-Imam Syafi'i berada di Mesir. Kemudian di dalam susun atur ataupun istilah ataupun mustalahat fiqh yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana yang telah saya jelaskan ada 14 istilah ataupun mustalahat yang dibuat langsung ataupun yang dibuat khusus oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan kerangka hukum yang berada di dalam matan minhaj. Jadi saya di dalam siri yang kedua ini mungkin saya akan selit sedikit beberapa cerita tentang perjalanan mazhab Imam Syafi'i supaya kita tidak terlalu fokus tentang muqaddimah ataupun tidak terlalu fokus tentang matan minhaj, kerana umum yang kita tahu bahawa matan minhaj ini secara dasarnya adalah kita katakan satu maratib ataupun tertib yang agak tinggi apabila melibatkan penuntut ilmu untuk bagi penuntut ilmu yang mempelajari. Jadi kita secara tidak langsung, secara santai kita bercerita tentang mazhab walaupun orang itu kita katakan bukanlah 100% penuntut ilmu, bahkan orang awam masyarakat pun boleh dengar, oh begini tentang mudawwanah ataupun silsilah tentang mazhab Imam Syafi'i, oh begini begitu. Supaya apa? Supaya tidak kosong, supaya semua boleh ambil manfaat. Semoga-moga saya juga ada beruntung ataupun saya juga dikira sebagai orang yang menyampaikan, kita katakan manfaat bukan setakat talibul ilmi 100%, tapi untuk masyarakat amnya khususnya.
Jadi pada perbahasan yang terlepas saya telah bincang dan saya telah beritahu sedikit tentang di dalam mazhab al-Imam Syafi'i ini dia tergolong ataupun dia daripada dasar dua qaul. Yang pertama qaul jadid, qaul qadim, yang kedua qaul jadid. Qaul qadim iaitulah al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berada di Baghdad, iaitu di Iraq. Jadi di dalam qaul qadim ini Al-Syeikh Al-Qurdiyah dia menyimpulkan bahawa kitab yang menampilkan ataupun kitab yang mengumpulkan qaul-qaul qadim hanyalah satu kitab saja, iaitu Al-Hujjah. Al-Hujjah. Jadi Al-Hujjah saja karya Al-Imam Syafi'i saja yang mengumpulkan qaul-qaul qadim. Sementara kitab lain tidak ada. Sementara qaul qadim, qaul jadid berunsur daripada Al-Imam Syafi'i berada di Mesir, iaitu berada daripada 4 buah karya, iaitu yang kedua Al-Buwaiti, yang ketiga Al-Imla, yang keempat Al-Mukhtasar Al-Muzani. Jadi keempat-empat itu adalah daripada qaul jadid. Kalau qaul qadim, iaitulah Al-Imam Syafi'i berada di Baghdad, di Iraq. Jadi bukan semua hukum hakam yang berada di dalam qaul qadim kita tolak. Bahkan diceritakan ataupun bahkan di dalam sesuatu dalam mazhab sekira-kira 20 masalah yang di dalam qaul qadim para ulama kita mengambil dalil dan juga hukum dan juga fatwa Al-Imam Syafi'i ketika mana Al-Imam Syafi'i berada di Baghdad, iaitu qaul qadim. Iaitulah di antara masalah ataupun di antara hukum yang diambil daripada qaul qadim, iaitulah ada sekitar 18 ataupun 20 seperti sunnah taswi di dalam azan subuh, seperti tidak syarak menjauhkan diri dari najis yang kita kata terampung dalam air yang banyak, dalam harta perniagaan untuk dizakatkan, seperti membaca surah di antara 2 rakaat terakhir itu tidak sunat, air yang mengalir kalau berjumpa dengan najis maka tidak menjadi najis, maka waktu maghrib sampai kepada hilang syafa' dan beberapa lagi. Maka itu adalah hukum-hukum yang diambil oleh daripada qaul qadim, yang mana Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengumpulkan ataupun mengambil hukum berdasarkan dalil daripada qaul qadim. Kenapa? Kerana Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu melihat dalil di antara qaul jadid dan qaul qadim, dalil yang kuat adalah qaul qadim. Maka sebab itu dikira-kira 20 masalah diambil daripada hukum daripada qaul qadim, dan selebihnya daripada masalah itu adalah qaul jadid. Kemudian itu sedikit tentang masalah ataupun itu sedikit tentang penerangan berkenaan tentang qaul qadim dan juga qaul jadid Imam Syafi'i ataupun di dalam silsilah qaul di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kita sedikit tentang berkenaan, kita cerita tentang silsilah ataupun maratib, tertib di dalam ulama, khususnya ulama di dalam mazhab sendiri, dalam mazhab. Yang pertama, istilah ataupun mustalahat maratib ataupun tertib ulama adalah yang pertama perlu kita tahu, yang mesti kita tahu. Yang pertama adalah mujtahidu mustaqilun. Apa mujtahidu mustaqilun? Iaitulah mujtahidu mustaqilun ini adalah sekolon ataupun segolongan para ulama yang mampu menistimbak hukum, yang mana hukum itu diistimbak daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah, yang mana menggunakan qawaid usul yang mana mereka buat sendiri. Itu seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hanafi, Al-Imam Maliki, Al-Imam Hambali.
Maka keempat-empat penerus ataupun pencipta ataupun pembuat mazhab ini dipanggil mujtahidu mustaqilun. Mujtahidu mustaqilun. Maratib ataupun nama tingkatan para ulama. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Maliki, Al-Imam Hanbali, Al-Imam Hanafi. Ini dinamakan mujtahidun mustaqilun ataupun dipanggil mujtahid mutlak. Boleh mujtahid mutlak, mujtahid mustaqil. Itu. Kemudian yang kedua adalah mujtahidu ghairu mustaqilun muntasib. Mujtahidu ghairu mustaqilun muntasib. Apa mujtahidu ghairu mustaqilun muntasib? Iaitulah segolongan para ulama yang mana mereka ini sudah memenuhi kriteria sebagai mujtahid, tetapi mereka tidak mampu lagi mencipta ataupun membuat qawaid usul yang mereka sendiri, yang mereka buat sendiri. Mereka mengistinbat hukum masih menggunakan qawaid usul yang dibuat oleh mujtahid mustaqilun. Mujtahid mustaqilun ini dipanggil mujtahidu ghairu mustaqilun muntasib. Yang mana mereka ini tidak mampu membuat qawaid usul sendiri, yang mana mereka mengistinbat hukum menggunakan usul-usul ataupun menggunakan qawaid yang dibuat oleh imam mazhab mujtahid mustaqil. Itu seperti ashabul wujuh, seperti Abu Yusuf, itu daripada ashab al-Imam Hanafi, seperti Muhammad bin Hasan dan Azhar. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i kita ni, seperti Imam Al-Buwaiti, Al-Imam Muzani, dan lain-lain sebagainya. Maka itu adalah ashabul wujuh. Mereka digelar mujtahidu ghairu mustaqilun muntasib. Yang mana mereka ini tidak mampu mencipta qawaid usul yang tersendiri. Tetapi mereka apabila mengistinbat hukum daripada Quran dan juga hadis, mereka menggunakan qawaid usul yang dibuat oleh imam ataupun mujtahid mustaqil. Itu seperti ashabul wujuh. Mereka tidak menggunakan qawaid yang mereka sendiri, yang mereka guna sendiri, tetapi mereka menggunakan qawaid yang diberikan ataupun qawaid yang diciptakan oleh imam mujtahid mustaqilun. Itu adalah golongan yang kedua. Yang ketiga adalah mujtahidu muqayyadu mujtahidu takhriji ashabu wujuh. Apa? Mujtahidu muqayyadu mujtahidu takhriji ashabul wujuh. Jadi golongan yang ketiga ini ataupun tertib ulama yang ketiga adalah segolongan para ulama yang mana mereka ini mampu membuat hukum-hukum yang mana hukum itu belum lagi dijelaskan oleh imam mazhab, tetapi mereka ini masih menggunakan ataupun berpegang kepada qawaid usul daripada mujtahid mustaqil. Itu seperti kalau di dalam ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, Al-Imam Mawardi, Al-Imam Muhammad ibn Jarir, Abi Nasir, Ibnu Huzaimah. Mereka digelar mujtahid muqayyadun mujtahidu takhriji ashabul wujuh. Mereka mampu menerangkan hukum ataupun mampu mencetuskan hukum-hukum yang mana belum lagi dijelaskan oleh para imam mazhab. Tetapi mereka tetap dengan usul-usul qawaid yang dibuat oleh mujtahid mustaqil masih lagi. Tetapi mereka ini menjelaskan hukum-hukum tu seperti mana seperti tidak lagi dijelaskan oleh imam mazhab, itu saja. Itu digelar sebagai mujtahid muqayyadu mujtahidu takhriji ashabu wujuh. Itu seperti kalau dalam mazhab Imam Syafi'i seperti Abu Ishaq Ash-Shirazi, Al-Imam Mawardi dan lain-lain.
Itu. Yang keempat adalah mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih. Apa mujtahid tarjih? Iaitulah segolongan para ulama yang mana mereka mampu untuk mentarjih. Apa mentarjih? Mereka ini mampu memberi penilaian kuat ataupun lemah, qawi ataupun dhaif terhadap qaul imam mazhab. Maka ini dinamakan mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih ni apa? Iaitu segolongan para ulama yang mampu. Mereka ini ada kemampuan untuk mentarjih. Apa tarjih? Memberi penilaian kuat ataupun lemahnya terhadap qaul imam mazhab. Ataupun mereka boleh membanding-banding pandangan imam mazhab dengan ashab. Ataupun mereka boleh membanding mazhab dengan mazhab yang lain. Itu seperti mana kalau di dalam mazhab kita ini, seperti mana Al-Imam Nawawi dan juga Al-Imam Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka adalah digelar sebagai mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih. Yang kelima adalah mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa ataupun mujtahidu fi fatwi ataupun mujtahidu fi fatwa. Apa mujtahid fatwa ini? Mereka ini adalah segolongan para ulama yang mempunyai, kita katakan mempunyai kepedulian tentang ataupun kepedulian terhadap rantaian mazhab yang mana mereka ini mampu mengutip, menakal, iaitu mengupas suatu pandangan. Mereka ini mampu menfarak ataupun membezakan antara pandangan yang kuat, pandangan yang dhaif, pandangan yang rajih, marjuh. Mereka mampu. Itulah seperti kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Hajar, Imam Ramli. Itu seperti mana di dalam kitab-kitab yang lain. Itu dipanggil mujtahid fatwa. Maka mujtahid fatwa dengan mujtahid tarjih, ini kalau di dalam mazhab kita lebih kurang orang yang sama, iaitulah Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Cuma di akhir mutaakhir mazhab atau mutaakhirin ini yang ditambah adalah Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang terakhir adalah nuzaru tarjih. Apa nuzar tarjih? Adalah ulama ataupun segolongan para ulama, mereka ini mampu mengedepankan secara, kita katakan, mampu meneliti ataupun melihat tentang perbezaan tarjih yang mana terjadi di antara mujtahid fatwa. Ini dipanggil nuzaru tarjih. Nuzaru tarjih. Ini mereka mampu meletakkan ataupun mereka mampu meneliti tentang farak, perbezaan antara tarjih yang terjadi di kalangan mujtahid fatwa. Itu seperti di dalam, boleh lihat di dalam Al-Fiqhu Al-Islam ataupun Fawaidul Makiyah. Fawaidul Makiyah. Itu adalah 6 tertib ataupun 6 mustalahat yang dinamakan ataupun 6 ciri-ciri ataupun 6 nama martabak ataupun 6 jenis martabak para ulama di dalam, khususnya dalam mazhab, khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Maka sedikit sebanyak kita kena tahu juga, walaupun tidak banyak, sekurang-kurang kita faham, oh begitu, begini, supaya kita tidak terpinga-pinga dan tidak kita katakan pening apabila melibatkan tentang mustalahat ataupun istilah di dalam mazhab. Kemudian apabila kita berbicara tentang mazhab, khususnya di dalam matan minhaj ataupun muqaddimah di dalam matan minhaj,
perlu kita tahu bahawa di dalam mata minhaj ataupun di dalam mazhab, khususnya mazhab Imam Syafi'i, dia berlaku ikhtilaf di antara mazhab ataupun kitab-kitab Syafi'iyah. Bukan semua kitab-kitab Syafi'iyah ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Syafi'i, baik selepas daripada hidupnya Imam Syafi'i, iaitu Ashabul Wujuh, daripada selepas pada itu dan sampai sekarang, bukan semua kitab-kitab yang ditulis oleh daripada imam ataupun daripada ulama-ulama Syafi'iyah kita mesti rujuk, tidak semua. Ada kitab-kitab yang ikhtilaf di antara mereka. Ada kitab-kitab yang boleh dirujuk, ada kitab-kitab yang tidak boleh dirujuk. Amnya banyak kitab di dalam mazhab Imam Syafi'i ini. Kalau melibatkan kitab mazhab Imam Syafi'i terlalu banyak, bahkan tidak mampu kita nak membaca satu persatu. Sekian banyak di dalam kitab-kitab, kita kecualikan ulama-ulama mutaakhir, kerana ulama-ulama mutaakhir sudah menakalkan pandangan ulama dahulu. Kita berbicara tentang ulama-ulama yang kita kata semisal selepas Ashabul Wujuh, banyak kitab-kitab selepas pada itu. Maka semua kitab itu bukan semua kitab yang perlu kita rujuk, yang boleh dijadikan hukum hakam. Khususnya orang yang nak menjadi mufti, bukan semua kitab mereka perlu rujuk, tidak. Ada beberapa kitab saja yang boleh dirujuk, yang menjadi sandaran hukum ataupun fatwa yang dikhususkan. Kemudian maka yang pertama, ini pandangan di dalam saya kutip fatwa ataupun yang saya kutip di fatwa yang dibuat oleh Syekh Al-Qurdi, yang mana beliau tulis di dalam Al-Fawaid Al-Madaniyah, boleh dilihat di dalam Al-Fawaid Al-Madaniyah. Beliau meletakkan yang pertama adalah apabila terjadi khilaf di antara kitab-kitab Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu secara umum, secara mutlak. Ini khusus di dalam karya Imam Nawawi. Karya Imam Nawawi ini terlalu banyak sehingga kan para ulama menyebutkan karya beliau lebih banyak daripada usia beliau. Jadi sebab itu yang pertama, Syekh Al-Qurdi di dalam Fawaidul Madaniyah, beliau menyimpulkan yang pertama, apabila terjadi khilaf di antara khilaf hukum di antara kitab-kitab yang ada di dalam di antara kitab-kitab Imam Syafi'i. Kitab Imam Syafi'i ini banyak. Ini yang pertama, ini Syekh Qurdi sebut di dalam kitab mazhab ataupun dalam kitab karya Imam Nawawi, kalau dalam kitab tu terjadi perselisihan hukum ataupun ikhtilaf hukum, mana yang perlu kita kedepankan? Syekh Qurdi sebut yang perlu kita mu'tamadkan adalah kitab apabila terjadi khilaf di antara Imam Nawawi, yang pertama mesti kita dahulukan adalah At-Tahqiq. Yang kedua mesti kita dahulukan Al-Majmu' Syarah Muhazzab, seterusnya At-Tankih, seterusnya Rawdatul Talibin, seterusnya Minhajut Talibin, seterusnya Al-Masail Al-Ma'thurah. Inilah di antara kitab-kitab, mungkin ada fatwa-fatwa beliau. Khususnya kitab Syarah Muslim dan kitab Tashihut Tanbih, yang terakhir Nulkatut Tanbih. Di dalam kitab ini yang paling mesti kita kedepankan bila terjadinya perselisihan pandangan, At-Tankih, At-Tankih, At-Tahqiq, kitab At-Tahqiq, kemudian Majmu' Syarah Muhazzab, kemudian At-Tankih, kemudian Rawdatul Talibin, yang kelima baru Minhajut Talibin. Maka kelima-lima kitab ini secara asas yang pertama mesti kita dahulukan. Bukan kadang-kadang orang dia rojok terus hukum hakam ataupun fatwa Imam Nawawi daripada Syarah Muslim. Dia tak tahu di dalam Syarah Muslim itu berbeza pandangan di dalam kitab Tahqiq Imam Nawawi. Apabila di dalam Syarah Muslim dan juga di dalam kitab At-Tahqiq, bila terjadi pandangan dua ini, yang mana perlu kita dahulukan? Yang semestinya perlu dahulukan adalah di dalam kitab At-Tahqiq. At-Tahqiq yang dikarang oleh Imam Nawawi. Itu Syekh Qurdi menyebut di dalam Fawaidul Madaniyah. Kemudian
perlu kita tambih, perlu kita catat di sini, apabila terjadinya qaul Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i yang mana kita katakan keliru, mungkin ulama-ulama mutaakhir sebut qaul Imam Nawawi, qaul Imam Rafi'i keliru. Ada sebahagian para ulama yang mutaakhirin, mereka melihat qaul-qaul yang terjadi di antara Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i ini keliru di antara dua ini, semabur di antara dua ini. Maka sebab itu bila mana ulama begini sebut di antara Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i terjadi perselisihan ataupun terjadi kekeliruan di antara mereka, maka kita jangan ambil pandangan ulama mutaakhir itu, walaupun kita katakan tidak banyak ulama mutaakhir sebut, tapi kita jangan ambil, kerana apabila terjadi khilaf di antara Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, maka mestilah kita mesti dahulukan pandangan Imam Nawawi dibanding Imam Rafi'i. Ini secara asas kita katakan apabila melibatkan ikhtilaf di antara Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Adapun kalau ulama mutaakhir ni sebut keliru lah di antara Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, tinggalkan kedua ni. Maka jangan ambil ulama ini, ambil mana menyebut begini. Jangan diikut. Jangan diikut kalau ada yang menyebut begitu. Keliru lah di antara Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Jangan ikut. Kerana itu adalah penyebutan ataupun kalam yang tidak tepat di dalam mazhab. Kemudian yang kedua, Syekh Qurdi menyebut di dalam Fawaidul Madaniyah, yang kedua adalah apabila terjadi khilaf di antara kitab-kitab Ibnu Hajar. Perlu disebut, bila sebut Ibnu Hajar di dalam mazhab adalah kalau bab fiqh adalah merujuk kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka apabila terjadi khilaf di antara kitab-kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka mesti kita dahulukan kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj. Yang kedua kitab Fathul Jawab, yang ketiga kitab Al-Imda', yang keempat kitab Syarah Al-Ubab, dan yang kelima kitab-kitab yang mana ada fatwa beliau seperti dalam Kubra ataupun Al-Hadithiyah. Maka yang kedua, Syekh Qurdi menyebut di dalam Fawaidul Madaniyah, yang kedua adalah apabila terjadi khilaf di antara khilaf hukum di antara kitab-kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, maka yang perlu kita ambil pedoman ataupun ambil rujukan adalah Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini perlu kita tahu bahawa seorang ulama, kita katakan ulama tarjih juga, ulama fatwa. Beliau ulama fatwa, yang mana beliau ini seperti ulama Imam Nawawi, tetapi di zaman mutaakhir juga beliau menganalisa, boleh menganalisa yang mana qaul qadim, yang mana qaul yang kuat, qaul yang mu'tamad, qaul yang marjuh, qaul yang dhaif. Maka sebab itu apabila terjadi pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ramli, maka yang perlu didahulukan adalah fatwa ataupun pandangan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian Syekh Qurdi menyebut di dalam Fawaidul Madaniyah, yang ketiga, apabila terjadi khilaf di antara hukum yang dibuat ataupun terjadi khilaf di antara hukum di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, iaitu karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan juga dengan kitab Nihayatul Muhtaj. Ini di antara dua. Kalau terjadi perselisihan, ikhtilaf di antara kitab Tuhfatul Muhtaj karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga karya Al-Imam Ramli menerusi kitab Nihayatul Muhtaj, apabila terjadi perselisihan di antara dua ini, perlu kita dahulukan adalah perlu kita dahulukan ini menurut kesepakatan ijma' para ulama Mesir, yang mana mereka menganggap yang mu'tamad adalah Nihayatul Muhtaj. Ini jelas dulu. Menerusi daripada kesepakatan ulama-ulama Mesir. Ulama-ulama Mesir
menganggap yang mu'tamad apabila terjadi perselisihan di antara Nihayah Muhtaj Imam Ramli dan juga Tuhfatul Muhtaj, apabila terjadi perselisihan, ini menurut pandangan ulama Mesir, apabila terjadi perselisihan di antara dua ini, yang perlu dirujuk, yang perlu diambil rujukan adalah Nihayatul Muhtaj, bukan Tuhfatul Muhtaj. Ini menurut pandangan ulama Mesir. Kerana apa? Ulama Mesir mengedepankan rujukan ataupun pandangan Imam Ramli dibanding Imam Nawawi. Kerana kitab Nihayatul Muhtaj ini pernah kita katakan dibaca di hadapan 400 ulama, bahkan lebih. Setelah mereka meneliti, melihat kitab Nihayatul Muhtaj, yang mana ulama-ulama Mesir melihat kitab Nihayatul Muhtaj ini sahih, iaitu betul tanpa meragukan, tanpa ada keraguan terhadap kitab Nihayatul Muhtaj. Ini boleh dilihat di dalam tashih ataupun tarsyikh al-mustafidin. Itu boleh dilihat dalam tarsyikh al-mustafidin. Itu ada disebut bahawa ulama Mesir mengedepankan kitab-kitab ataupun pandangan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj dibandingkan daripada Tuhfatul Muhtaj. Kerana apa? Kerana kitab Nihayatul Muhtaj dibaca di hadapan 400 ulama, bahkan ulama yang melihat kitab itu menyatakan bahawa kitab ini tidak ada masalah, bahkan betul, bahkan tidak ada keraguan. Sementara ulama-ulama Hadral Maut, ulama-ulama daripada Syam, Syria, daripada Kurdi, daripada bahkan majoriti para ulama Yaman dan juga Hijaz, Madinah dan juga Mekah, yang menganggap fatwa, yang menganggap mu'tamad di antara Tuhfatul Muhtaj dan juga Nihayatul Muhtaj adalah Tuhfatul Muhtaj. Ulama-ulama majoriti, ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Yaman, ulama Kurdi, mereka menganggap apabila terjadi perselisihan di antara kitab Tuhfatul Muhtaj Imam Ibnu Hajar dan juga kitab Nihayatul Muhtaj, yang perlu diambil rujukan adalah Tuhfatul Muhtaj. Ini daripada pandangan ulama-ulama Hadramaut, ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Kurdiyah, ulama-ulama daripada Syam dan juga lain-lain. Mereka menganggap Tuhfatul Muhtaj adalah yang paling mu'tamad. Sama juga di dalam tempat kita, budaya kita kata orang Melayu, kerana ulama-ulama di ketika dahulu, ulama-ulama kita mereka mengaji di Mekah. Sebab itu di tempat kita yang menjadi rujukan ataupun yang menjadi mu'tamad apabila terjadi perselisihan di antara Imam Ibnu Hajar ataupun daripada kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga imam daripada Nihayah Muhtaj Imam Ramli, yang apabila terjadi perselisihan ini, jadi ulama-ulama kita ini ramai yang mengaji di Mekah. Sementara apabila mengaji di Mekah, maka yang menjadi rujukan adalah Tuhfatul Muhtaj. Maka sebab itu di tempat kita, di Indonesia, di Faltani, di Malaysia, adalah yang mu'tamad adalah Tuhfatul Muhtaj, bukan Nihayatul Muhtaj. Kerana apa? Kerana ilat ataupun alasan para ulama majoriti, para ulama Hadral Maut, ulama Syam, ulama Mekah, Madinah, mereka menganggap Tuhfatul Muhtaj ini adalah mu'tamad kerana kitab Tuhfatul Muhtaj ini telah kita katakan dilihat, diuji terhadap nas-nas daripada Imam Syafi'i ataupun muallif ataupun musannif sendiri, yang mana mereka menganggap bahawa musannif Imam Ibnu Hajar memiliki idra' al-qawi, iaitu memiliki fikiran yang kuat. Setelah itu bahkan kitab Tuhfatul Muhtaj diteliti secara tahqiq dan ditelaah oleh para ulama-ulama, bukan setakat ulama-ulama biasa, tetapi ulama-ulama yang dipanggil ulama ahlut tahqiq daripada ulama-ulama Hadral Maut, ulama-ulama daripada Mekah, ulama-ulama daripada Madinah. Mereka mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki idrakul qawi, pemikiran yang sangat kuat. Satu cerita tentang Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini
maklum beliau kita katakan bukan seperti ulama-ulama lain seperti Imam As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki dan imam-imam lain seperti Imam Nawawi dan juga Imam Syafi'i daripada kecil lagi sudah kita katakan alim. Tetapi Imam Ibnu Hajar beliau tidak seperti itu. Beliau diberi futuhat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menulis, memiliki ataupun ada kita kata keinginan menulis kitab Tuhfatul Muhtaj ini sudah kita katakan umur agak tua. Agak kita kata lebih dah dalam umur 40 dan 40 lebih begitu. Kerana apa? Kerana beliau di awal beliau tidak seperti ulama lain daripada kecil, daripada keturunan sudah alim. Tetapi Allah Ta'ala beri anugerah futuhat. Allah Ta'ala beri anugerah kepada beliau sehingga beliau dapat mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj yang mana dirujuk, dilihat, diambil oleh ulama-ulama ahli tahqiq sebagai rujukan yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka kita sayugianya penuntut ilmu kena mengambil kisah daripada Imam Ibnu Hajar agar supaya kita ini tidak putus semangat apabila mengaji. Payah sikit tak boleh mengaji. Susah sikit tak boleh mengaji. Tak ada duit sikit tak boleh mengaji. Jangan begitu. Jangan. Kerana Imam Syafi'i orang yang susah, tetapi beliau kita katakan mengambil sebagai satu ujian untuk terus belajar. Imam Ibnu Hajar bukan daripada kita kata golongan-golongan yang kita katakan ahli ilmi, tapi beliau nekat untuk belajar. Nekat untuk belajar, nekat untuk menghafal, bahkan Allah Ta'ala berilah. Kenapa? Kerana beliau nekat, beliau nak kepada ilmu. Maka sayugianya penuntut ilmu kena bersungguh-sungguh, kena berlazim-laziman dengan belajar sungguh-sungguh. Kita ini jangan dakwa kita ini alim, jangan dakwa kita ini pandai sudah, jangan. Kita ini selama-lamanya tidak pandai. Bahkan kita memerlukan ilmu. Setiap masa kita kena mengaji. Setiap masa kita kena mengaji. Maka sebab itu, penuntut ilmu, afdalut turuq, ta'lim wa ta'limun. Ta'limu ta'lim wal muta'allimun. Belajar dan mengajar. Itu seafdal ataupun sebaik-baik jalan. Afdal turuq tariqatu ta'lim wal muta'allim. Tu sebaik-baik. Maka itulah ungkapan Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala. Maka sebab itu Al-Imam Nawawi Allah Ta'ala beri kita katakan kelazatan ilmu. Beliau menyebut di dalam kitab-kitab beliau, kalau dibanding lazatnya ilmu, dibanding lazatnya wanita, Imam Nawawi sebut kerana beliau ini sudah diberi futuh, sudah dibukakan kelazatan ilmu. Beliau mengatakan lazat ilmu lagi daripada wanita. Hebat tu. Kita ni kalau banding wanita dengan ilmu, kita tinggal ilmu gini nikah. Tak, betul tak? Betul tak? Siapa boleh bakang? Kita ni, tak, penuntut ilmu akhir zaman ni, bila dibanding, kalau diberi wanita suruh nikah dengan ilmu, yang mana kita nak? Ramai saya rasa pilih wanita, termasuk saya lah. Tak. Tapi apabila kita meneliti Imam Nawawi, beliau menyatakan bahawa yang paling lazat kalau ditanyalah dia, yang paling lazat di antara wanita dan juga ilmu adalah ilmu paling lazat. Kerana apa Imam Nawawi boleh berkata demikian? Kerana beliau sudah kita katakan zauq tentang ilmu. Belajar mengaji, belajar mengaji belajar. Sehingga kan sehari yang beliau Imam Nawawi mengajar dan juga belajar membaca kitab-kitab di hadapan guru-guru beliau sebanyak 12 kitab. Daripada 12 mata pelajaran ataupun 12 ilmu di hadapan guru-guru beliau. Itu setelah beliau jadi ulama. Beliau asyik, beliau sudah kita katakan sudah mendapat sedapnya, lazatnya ilmu. Kita nak jadi macam gitu. Bila jadi begitu ke Allah, tidak ada apa lah, ngaji lama pun tak ada masalah. Sanggup berkorban untuk ilmu, sanggup. Kita nak jadi begitu, payah. Kita perlu mujahadah, perlu bertimbang-timbang untuk menjadi seperti Imam Nawawi.
Kau tak pakai dah nikah lah, bukan tak bin nikah lah. Ada juga ulama-ulama menikah tapi tidak tinggalkan ilmu, tidak tinggalkan mengaji, tidak tinggalkan belajar, tidak tinggalkan mengajar. Tapi kebanyakannya begitulah, apabila nikah pakai dok terus lah. Kalau ada tu alhamdulillah lah, nikah boleh konsisten ada, insya-Allah. Kemudian Syekh Qurdi menyebut dalam Fawaidul Madaniyah, apabila terjadi khilaf di antara kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga kitab Nihayatul Muhtaj dengan kitab-kitab yang lain, maka perlu kita dahulukan daripada kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga Nihayatul Muhtaj dibanding kitab-kitab yang lain. Maka sebab itu sayuganya penuntut ilmu di akhir zaman ini ataupun penuntut ilmu agama khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, dua kitab ini perlu ada. Kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga kitab Nihayatul Muhtaj. Perlu ada. Kedua-dua ini banyak jilid lah. Lebih kurang Tuhfah ni lebih kurang 9 atau 8 jilid. Ikut tabak lah. Kalau tabak yang di KI mungkin panjang sedikit. Kalau tabak Birut itu agak kita katakan sikit 8 jilid begitulah. Nihayah lebih kurang 6 atau 7 jilid begitu. Maka perlu adalah kitab-kitab ini supaya kita ini boleh meneliti secara terus hukum-hukum yang dibuat di dalam kitab tersebut. Kemudian apabila terjadi khilaf di antara kitab syarah dan juga ataupun kitab-kitab hasyiah. Hasyiah ni hawamish ataupun dhabit di tepi-tepi tu. Di tepi tu itu dipanggil hawamish ataupun kitab hasyiah. Yakni hasyiah ni dia ni syarah kepada syarah. Apabila terjadi kitab khilaf di antara kitab syarah dan juga kitab-kitab hasyiah, maka yang perlu kita dahulukan adalah hasyarah daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Maka perlu kita dahulukan kitab beliau. Ini pandangan ataupun kita katakan ikhtilaf di antara syarah kepada syarah. Maka ataupun hasyiah dengan hasyiah. Maka yang perlu kita kedepankan adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian Syekh Khatib Asy-Syirbini. Kemudian Az-Zayadi, kemudian Ibnu Qasim Al-Ubadi, kemudian Al-Umairah, kemudian Ash-Shibra Milisi, kemudian Az-Zayyadi Al-Halabi, kemudian Syaubari, kemudian Al-Inani. Maka sebab itu kita ini mazhab Imam Syafi'i yang perlu kita kaji ataupun yang perlu kita ambil penting adalah karya-karya Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kerana mungkin di kalangan kita ini agak mungkin tidak berkesampaian mengaji secara langsung kitab-kitab daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Maka mungkin kerana ibarat yang sangat payah. Maka sayuganya kalau ada peluang, kalau Tutup Guru buka kitab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni, maka kita perlu duduk. Kerana kitab-kitab ini perlu kita dirujuk apabila berlaku ikhtilaf di antara syarah dengan syarah ataupun hasyiah dengan hasyiah. Kemudian apabila terjadi khilaf antara pandangan yang kita katakan bergabung dengan bab masalah ataupun pandangan yang tercantum daripada bab yang masail, maka yang perlu kita buat pegangan adalah pandangan yang tercantum ataupun yang bergabung di dalam masail. Maksudnya apa? Kalau terjadi khilaf di antara pandangan yang kita katakan bercantum dengan masail tersebut dengan pandangan yang tidak tercantum, maka yang dibuat rujukan adalah pandangan yang bergabung dengan masail sesuatu masalah tersebut. Kemudian apabila terjadi khilaf di antara fatwa ulama dengan kitab karangan, contoh apabila terjadi khilaf di antara fatwa ulama dengan kitab karangan, maknanya fatwa ulama kita dengan kitab karangan dia, terjadi khilaf, maka yang dibuat fatwa adalah kitab karangan dia. Ini terjadi mungkin mungkin kalau dalam Hawamish disebutkan yang terjadi khilaf antara fatwa ulama dengan kitab karangan. Apabila terjadi khilaf di antara ini,
Sebab apa terjadi khilaf? Kerana ada kita katakan kalau dalam tabit-tabit tersebut disebutkan ada gugatan, ada kita katakan kritikan yang mana dari segi syarih tersebut, para syarih lah biasanya yang gugat Syekh. Kadang-kadang dari sudut ba'as, iaitu dari sudut perbahasan, dari sudut iskal, dari sudut al-mafhum, al-nazar, al-istihsan, ada ataupun daripada lain-lain, yang mana daripada al-ba'su perbahasan tersebut menjadi ugutan ataupun daripada al-iskar ada muskil terhadap masalah, ataupun daripada pemahaman maksud kitab tersebut, ataupun dari an-nazar min haisu, maka berlakulah kita kata yang perlu diambil penting adalah kitab karangan dia. Jangan diambil al-iskal tu, jangan diambil al-syarih tu ataupun al-perbahasan tu, maka yang diambil rujukan adalah kitab karangan dia tu. Maka itu boleh dilihat di dalam hamish-hamish kitab-kitab yang lain lah. Kemudian pukul berapa dah? Saya tak sempat. 6.30 dah. Maka setakat sajalah pada kuliah kali ini. InsyaAllah pada kuliah yang ketiga, insyaAllah saya akan terangkan tentang bentuk-bentuk ibarat dalam minhaj. Itu tak sempat lagi saya nak terangkan. Tabari, i'tirad, tamrid, jawab, ibarat jawab dan lain-lain lah. Itu insyaAllah kuliah yang sebelumnya saya akan terangkan. Maka itulah sedikit sebanyak tentang perjalanan ataupun perkara-perkara apabila berkaitan dengan mazhab ataupun berkaitan tentang matan minhaj ataupun berkaitan tentang Imam Nawawi sendiri. Maka insya-Allah pada lain masa kita akan terangkan juga ibarat-ibarat. Tak sempat nak terang ibarat. Kerana tengok masa pun 6.30 dah. Mungkin sahabat-sahabat ada kerja lain mungkin yang boleh kita katakan perlu tinggalkan live dah. Maka saya habiskan sini dululah. InsyaAllah pada kuliah seterusnya kita akan terangkan juga ibarat-ibarat tabari, ibarat-ibarat jawab, ibarat-ibarat tamrid, al-i'tirad berlaku di dalam muqaddimah al-matan minhaj Imam Nawawi radhiyallahu taala. Maka setakat saja pada hari ini, moga-moga Allah Taala memberkati diri kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asy'ariyah wal maturidiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.